Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Ringkas 12. Kami paparkan perkembangan terkini dan semasa kepada anda. Kita teruskan dengan perincian ini. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri JKN Dr. Chin Zin Hing memaklumkan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan di negeri ini akan bermula pada 26 Februari membabitkan 97,161 petugas barisan hadapan. Menurutnya, fasa kedua dan ketiga yang melibatkan lebih 900,000 penduduk di Sarawak pula akan bermula pada awal April sehingga penghujung Ogos. Sementara itu, katanya penghantaran kedua vaksin di Sarawak dijangka tiba pada 2 Mac depan yang melibatkan sebanyak 31,590 dos. Manakala penghantaran ketiga pula akan tiba pada 10 Mac melibatkan 4,680 dos. The fourth shipment on the 17th of March will be same thing, 4,680 doses. For the fifth shipment on the 24th of March, it will be 14,040 doses, and the sixth shipment will be on the 31st of March. There will be another 9,360 doses. All right. Dr. Chin berkata kesemua 23,400 dos yang diterima pada Khamis disimpan di tempat khas sebelum dihantar ke Pusat Penyimpanan Vaksin PPV di Kuching dan Sibu dan kemudiannya diagihkan kepada 53 lokasi PPV seluruh Sarawak. Seramai 13 anggota dari Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak (FSJA) akan menjadi yang terawal menyertai fasa pertama program vaksinasi yang akan bermula Jumaat ini sehingga 31 Mac. Ini berikutan FSJA memohon kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNS untuk mempertimbangkan wartawan sebagai sebahagian daripada barisan hadapan. Presidennya Jacqueline Radoy David berkata media memainkan peranan penting dalam menyebarkan maklumat daripada kerajaan kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di lapangan. Terdahulu, kumpulan pertama vaksin jenis Pfizer-BioNTech telah selamat tiba di kawasan kargo lapangan terbang antarabangsa Kuching pada Rabu. Difahamkan pihak media yang belum mendapatkan suntikan akan dimasukkan ke dalam fasa 2 atau ketiga mengikut saranan daripada JPBNS terlebih dahulu. Seramai 637,000 individu telah mendaftar diri sebagai penerima menerusi medium MySejahtera setakat 9 malam pada Rabu. Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan KKM, Dr. Mahesh Apanan berkata, pada masa ini aplikasi berkenaan dilihat sebagai medium paling berkesan untuk menyebarkan maklumat mengenai COVID-19 termasuk program vaksinasi. Menurutnya, aplikasi tersebut kini mempunyai hampir 21 juta pengguna dan mereka semua aktif setiap hari. Tambahnya lagi, buat masa ini penggunaan MySejahtera tidak diwajibkan tetapi beliau menggalakkan rakyat Malaysia untuk menggunakannya. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD di Sibu dalam zon Tionghoa dan zon Sentosa akan diusulkan dalam satu mesyuarat pengurusan bencana bahagian Sibu JPBBS. Itu kata penyelarasnya Dr. Anwar Rapai susulan peningkatan kes positif COVID-19 yang mendadak di kedua-dua zon itu. Secara ringkasannya, kes-kes masih lagi merata tempat di seluruh Sibu tetapi berfokus kepada Sibu Jaya, kepada Tionghoa, kepada Sentosa. Kita akan buat keputusan malam tu dan akan diumumkan keesokan harinya. Kita di Sibu akan mencadangkan kepada SDMC apa yang perlu dilakukan di kawasan-kawasan tersebut. Katanya semasa laporan kemaskini kes harian bagi daerah Sibu secara maya, daripada 181 kes positif yang dikesan di Sibu pada Rabu, 85 dilaporkan di kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Sibu MPS, 50 di Sibu Jaya dan 46 kes di kawasan pentadbiran daerah luar bandar Sibu MDLBS. Terbaik untuk penduduk sekitar Piasau Garden Miri, di mana kerja-kerja naik taraf Taman Rekreasi Piasau Garden dijangka siap sepenuhnya pada 3 Mac depan. Menurut Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting, beliau berpuas hati dengan perkembangan terkini projek tersebut.
Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau berkata, kerja penaiktarafan dan penambahbaikan taman rekreasi itu melibatkan kos sebanyak RM100,000 dan telah diluluskan untuk pelaksanaan di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Ting turut meminta Majlis Bandaraya Miri MBM untuk mengatur beberapa kerja landscape seperti pemangkasan pokok di sekitar taman tersebut. Beliau turut dimaklumkan mengenai beberapa bahagian di taman rekreasi itu yang terletak di kawasan rendah dan kerap mengalami banjir apabila hujan lebat. Justeru beliau turut meminta MBM untuk melakukan kajian bagi membina sistem saliran di kawasan terbabit. Selain itu, beliau akan memohon dana lain di bawah RTP bagi tujuan memasang lebih banyak lampu jalan serta menyediakan fasiliti senaman yang bersesuaian untuk semua lapisan umur. Seterusnya, sepasukan penguat kuasa Jabatan Hutan Sarawak JHS teribu pejabat dengan kerjasama pasukan Gerakan AM PGA telah berjaya menahan 2 buah lori dan pelbagai jenis kayu balak pada jam 11 malam di kawasan Jalan Pasai Siong, Sibu. Pengarah Hutan Sarawak, Datuk Hamdin Mohamad dalam kenyataan media pada Selasa berkata, sebanyak 53 batang kayu balak pelbagai saiz dan spesies telah dirampas dalam penahanan itu. Katanya lagi pelaku akan disiasat di bawah Seksyen 96-1 Ordinan Hutan 2015 Bab 71 dan jika disabit kesalahan mereka akan dikenakan denda sehingga RM150,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Lagi perkembangan COVID-19. Seorang lelaki warga Malaysia 51 tahun merupakan antara 6 kes import baharu COVID-19 di Singapura, sekaligus menjadikan jumlah jangkitan meningkat sebanyak 59,890 kes. Kementerian Kesihatan Republik itu memaklumkan kes indeks merupakan seorang kru kapal yang tiba dari Malaysia dan diambil ujian calitan semasa berada di atas kapal. Walau bagaimanapun katanya pemegang pas lawatan jangka pendek itu tidak menunjukkan gejala. Antara kes import lain di negara berkenaan termasuklah dari India, Indonesia, Jepun dan Sri Lanka. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Dan jangan lupa tunggu janji kita di utama TVS jam 8 malam nanti. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.